Sekiranya anda mengalami pendarahan faras yang tidak normal, doktor anda mungkin akan menyarankan satu prosedur yang dipanggil histeroskopi untuk mengenal pasti punca mengapa anda mengalami pendarahan faras tidak normal tersebut. Jadi hari ini saya ingin membincangkan tentang histeroskopi dan mengapa anda perlu melakukannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Dr. Raja Juhaida, pakar sakit puan. Histeroskopi adalah satu prosedur ringkas di mana doktor memasukkan satu kamera kecil ke dalam rahim anda dan kamera ini akan disambungkan ke monitor untuk melihat dengan jelas apa sebenarnya yang ada di dalam rahim anda. Ia selalunya dilakukan untuk mencari punca pendarahan faras tidak normal, terutama apabila pemeriksaan ultrasound scan dan juga pemeriksaan faras tidak menemui sebarang jawapan ataupun memberikan diagnosis yang tepat mengapa anda mengalami pendarahan faras. Jadi puncanya masih samar. Sebab itulah doktor akan menyarankan histeroskopi untuk melihat sama ada berlakunya ketidaknormalan ataupun berlakunya sebarang ketumbuhan di dalam rahim anda yang mungkin boleh menjadi punca kepada pendarahan tidak normal tersebut. Selain daripada itu, kita juga mungkin akan menyarankan histeroskopi sekiranya anda didapati mengalami sebarang ketumbuhan di dalam rahim anda seperti for example sebagai contoh submucosal fibroid yang kecil ataupun endometrial polyps. Jadi ini boleh memberikan pendarahan yang tidak normal. Selalunya endometrial polyps dan juga submucosal fibroid akan dapat dikesan dengan senang melalui vagina ultrasound scan. Jadi apabila ketumbuhan ini didapati melalui ultrasound scan, doktor selalunya akan menyarankan histeroskopi untuk membuang polip ataupun ketumbuhan tersebut. Selain daripada itu, doktor juga mungkin akan menyarankan histeroskopi kepada mereka yang mengalami pendarahan faras selepas menopause. Pendarahan selepas menopause dikaitkan dengan kanser rahim. Jadi doktor selalunya akan menyarankan histeroskopi untuk memastikan betul-betul yang sakit tidak mengalami kanser. Mungkin dalam masa yang sama doktor akan mengambil tisu daripada rahim anda untuk dihantar ke makmal untuk pastikan betul-betul 100% yang anda tidak mengalami sebarang kanser. Selain daripada itu, doktor anda mungkin akan menyarankan histeroskopi sekiranya wanita gagal hamil, terutama selepas pemeriksaan air mani dan juga salur peranakan didapati tidak tersumbat. Jadi apabila berlakunya unexplained infertility, iaitu kesukaran untuk hamil tanpa diketahui sebab, doktor selalunya akan menyarankan histeroskopi untuk memastikan tidak ada faktor yang boleh menyumbang kepada kesukaran anda untuk hamil. Histeroskopi juga mungkin akan disarankan untuk mereka yang mengalami keguguran berulang. Jadi, keguguran sebenarnya perkara yang sangat kerap terjadi di kalangan wanita. Tetapi jika keguguran berlaku 3 kali berturut-turut, doktor anda mungkin akan menyarankan histeroskopi untuk memastikan tidak berlakunya sebarang masalah di dalam rahim anda yang boleh menyumbang kepada keguguran tersebut. Selain daripada itu, histeroskopi juga disarankan kepada mereka yang didapati mengalami IUD yang tertinggal di dalam rahim, iaitu retained IUCD, di mana doktor mengalami kesukaran untuk membuang IUD anda dalam keadaan yang biasa doktor lakukan, iaitu dengan menarik tali IUD tersebut. Jadi kadang-kadang IUD tersebut, tali IUD tersebut mungkin hilang ataupun IUD tersebut sudah migrate ataupun berubah kedudukan dalam rahim anda menyebabkan menjadi sukar untuk doktor membuang IUD anda. Histeroskopi dengan senang akan dapat membuang IUD tersebut. Okey, apa lagi ya? Itu saja. Histeroskopi adalah satu prosedur ringkas di mana ia selalunya dilakukan secara daycare. Daycare iaitu anda tidak perlu bermalam di hospital untuk ujian ataupun minor prosedur ini. Selalunya histeroskopi dibuat sebelah pagi dan anda akan dibenarkan pulang sebelah petang. Histeroskopi dilakukan dalam keadaan general anesthesia di mana anda langsung tidak sedar semasa prosedur. Jadi anda tidak akan mengalami sebarang kesakitan semasa histeroskopi. I think itu saja yang saya boleh bincangkan tentang histeroskopi. Saya sudah pun letakkan link di bawah untuk anda baca dengan lebih detail tentang histeroskopi tersebut. Kiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh bertanya. Pastikan anda like, subscribe dan share video ini dan tekan loceng notification untuk pastikan anda tidak ketinggalan kepada konten-konten saya yang akan datang. Jadi sekian, terima kasih.